Nama saya Trinity. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Kesatuan sekerja didefinisikan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan pekerja-pekerja atau majikan-majikan yang menjadi pekerja di mana tempat pekerjaannya adalah di Malaysia Barat, Sabah, dan Sarawak. Terdiri daripada mana-mana pertubuhan, tren, pekerjaan, atau industri yang tertentu secara sementara ataupun tetap dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu berkaitan dengan hal-hal pekerjaan. Konteks hubungan industri, kesatuan sekerja adalah salah satu aktor yang memainkan peranan penting dalam melindungi hak-hak ahli mereka. Ia juga berperanan penting bagi menentukan kualiti dan sosial pekerjaan. Polisi ini akan mendatangkan kemajuan dan kebaikan kepada golongan pekerja, terutamanya mereka yang menerima upah yang rendah. Namun begitu, pihak majikan juga mempunyai kesatuan tersendiri bagi melindungi hak mereka sebagai majikan atau dikenali sebagai pemodal. Syarat untuk menjadi ahli kesatuan sekerja ialah hendaklah berumur 16 tahun ke atas. Bagi kesatuan yang di bawah umur 18 tahun, tidak layak untuk mengundi jika berlakunya mogok atau perubahan peraturan dalam kesatuan sekerja yang disertai. Manakala ahli yang di bawah umur 21 tahun tidak boleh dilantik menjadi pegawai kesatuan sekerja dan pelajar tidak boleh menyertai kesatuan ini. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang pembentukan awal kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja sebelum kemerdekaan atau lebih dikenali semasa zaman kolonial telah wujud sekitar tahun 1920-an. Ini melalui perkembangan industri getah dan perlombongan. Perkembangan tersebut dia melibatkan pihak kolonial membawa buruh-buruh dari luar, buruh asing, untuk masuk bekerja di tanah Melayu. Antaranya adalah buruh Cina dan buruh India. Mereka dibawa masuk dengan pelbagai cara. Kebanyakan orang Cina ini dia terlibat dalam industri perlombongan seperti biji timah, dan orang India dia dalam pengeluaran industri getah. Seterusnya pada tahun 1920-an, buruh Cina telah mula membuat persatuan yang telah menyatu padukan buruh-buruh terutamanya mereka yang mempunyai pengaruh kuat dalam Parti Komunis Cina yang dikenali sebagai The Chinese Communists. Pada tahun 1926, Parti Komunis Cina dan Kesatuan Antarabangsa Kesatuan Sekerja NFL telah menubuhkan Persekutuan Buruh Nanyang di Singapura bagi menarik buruh-buruh dari seluruh Asia Tenggara. Pada ketika itu, Parti Komunis Malaya yaitu PKM telah berjaya menyatu padukan pergerakan buruh dalam Kesatuan Buruh AMN yang dikenal sebagai Malayan General Labour Union seawal tahun 1930-an. Seterusnya pada tahun 1930-an berlakunya rusuh buruh di Selangor. Kejadian mogok yang berlaku dalam kalangan buruh itu memperlihatkan lagi campur tangan Komunis Malaya, PKM, dalam memberi sokongan kepada Malayan General Labour Union. Parti Komunis Malaya, PKM, dalam memberi sokongan kepada Malayan General Labour Union. PKM ini pada awalnya hanya mempengaruhi imigran Cina yang berasal dari Cina, sehinggalah turut dia mempengaruhi kaum-kaum lain. Dan telah berlaku rusuhan buruh yang menyebabkan pembentukan kesatuan sekerja secara terbuka. Seterusnya Malayan Factory Workers Union ditubuhkan. MFWU ini merupakan salah satu kesatuan buruh terbesar di tanah Melayu yang mewakili pekerja kilang dari berbagai sektor industri, termasuk industri logam, elektronik, tekstil, dan lain-lain. Kesatuan ini berperanan penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk meningkatkan keselesaan pekerja, upah yang adil, dan perlindungan pekerja. Dia juga berusaha memperjuangkan keadilan sosial dan kesaksamaan dalam sistem pekerjaan. Oleh itu, kesatuan buruh ini memainkan peranan yang penting dan memainkan peran utama dalam memperjuangkan kepentingan mereka. The Great Depression merupakan sejarah kemelesetan ekonomi dunia yang paling teruk yang memakan masa hampir 10 tahun yang bermula pada 24 Oktober 1929 sehingga 1939.
Jatuhan pasaran saham di Wall Street menyebabkan panik dan merugikan berjuta-juta pelaburan. Hampir seluruh negara mengalami melesetan ini, namun temponya berbeza-beza dan kawasan tidak terkecuali Malaysia pada masa itu. Melalui sejarah, The Great Depression memberikan impak terhadap kesatuan sekerja di Malaysia. Pada tahun 1930, corak pentadbiran British adalah untuk menyokong perkembangan ekonomi kapitalis dengan menumpukan kepada sektor pertama, iaitu perlambungan biji timah dan perladangan getah. Bagi mencapai matlamat ekonomi kapitalis, dasar pengambilan buruh dari luar telah dilaksanakan bagi mengatasi kekurangan buruh di Tanah Melayu. Dengan itu, pengambilan buruh telah dilakukan dari negara China dan India. Namun demikian, pada tahun 1930 telah berlakunya The Great Depression yang memberi impak terhadap kesatuan sekerja di Malaysia. Berikut merupakan beberapa impak yang dialami oleh kesatuan sekerja pada masa itu. Pertama ialah kemajuan terhadap kesatuan sekerja dan sekatan terhadap kesatuan sekerja. Gerakan kesatuan sekerja telah mencapai tahap kemajuan apabila berbagai kesatuan telah bergabung di bawah satu kesatuan iaitu General Labour Union dan kemudiannya telah membentuk Malayan General Labour Union MGLU. Namun begitu, disebabkan pengaruh dari Parti Komunis Malaya PKM, dasar pentadbiran British telah memperkenalkan kesatuan yang bersifat sederhana dan bebas dari pengaruh PKM dengan menubuhkan Malayan Trade Union Congress MTCU. Dasar ini adalah untuk menyokong sifat demokratik kerajaan British dan memberi kebebasan kepada pekerja untuk berkesatuan dengan kawalan dari pemerintah sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Hubungan corak pentadbiran British yang bersifat corporatism berasaskan semangat kapitalisme. Corak tersebut telah mempengaruhi pelbagai dasar berkaitan pengambilan buruh yang akhirnya turut memberi kesan kepada pembentukan gerakan buruh di Tanah Melayu. Gerakan ini kemudiannya digunakan oleh Parti Komunis Malaya seperti salah satu strategi bagi mencapai matlamat mereka untuk menyebarkan ideologi sosialis di Tanah Melayu. Namun begitu, sekatan telah dilakukan oleh British, iaitu mereka mengawal pengaruh tersebut. Kerajaan British telah memperkenalkan Undang-Undang Darurat pada tahun 1948 dan menyekat kebebasan gerakan kesatuan sekerja dengan memperkenalkan Ordinan Buruh yang telah digubal pada tahun 1940. Kesannya telah menyebabkan kesatuan sekerja telah berubah dan lebih bersifat kurang menentang berbanding sebelum ini. Impak daripada kemelesetan ekonomi terhadap kesatuan sekerja di Malaysia pada tahun 1930 dapat dilihat iaitu pengangguran secara besar-besaran. Kemelesetan ekonomi menyebabkan banyak syarikat dan kilang mengurangkan pengeluaran dan menghentikan operasi. Akibatnya banyak pekerja dipecat dan diberhentikan yang menyebabkan pengangguran meluas di kalangan tempatan. Selain itu, penurunan upah juga berlaku. Permintaan untuk tenaga kerja menurun secara drastik yang menyebabkan penurunan dalam kadar upah. Kesatuan sekerja berdepan dengan tekanan untuk mengurangkan upah dan gaji pekerja sebagai cara untuk menjaga pekerjaan mereka. Akhir sekali, peningkatan kesedaran sosial. Walaupun kesatuan sekerja menghadapi banyak kesukaran, kemelesetan ekonomi ini juga mendorong peningkatan kesedaran sosial di kalangan pekerja. Mereka menyadari perlunya solidariti dan kesatuan untuk melawan penindasan dan menuntut hak pekerja. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang gerakan kesatuan sekerja antara tahun 1933 sehingga tercetusnya Perang Pasifik. Sebagaimana dalam perbincangan terdahulu, didapati bahwa pekedai-pekedai atau tukang-tukang yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu telah membentuk persatuan-persatuan yang mewakili trade atau pekerjaan mereka. Dalam proses hubungan buruh dan majikan ketika itu, sebarang pertikaian yang berlaku baik secara aman ataupun secara agresif telah dapat dikawal melalui proses orang tengah yang bebas, yaitu sebagai pendamai. Kedua-dua pihak, yaitu buruh dan juga majikan, boleh menerima kompromi penyelesaian yang telah dicadangkan oleh orang tengah tersebut. Namun, perkara ini tidak berkekalan lama kerana dalam tahun 1936 kita dapati terdapat siri-siri tindakan mogok
mulai tercetus. Bukan saja ia melibatkan pekerja yang tidak mahir, malahan ia melibatkan pekerja-pekerja yang mahir. Tindakan-tindakan mogok pada masa itu dijalankan oleh beberapa pekerja bukan mahir dan juga mahir di beberapa tempat, yaitu kuli-kuli pemotong nanas di Singapura dan juga Johor, buru-buru binaan Cina, pekerja syarikat dan pekerja angkut najis Majelis Pembandaran Singapura, pekerja lombong arang batu dan lombong biji timah Hong Fat di Selangor, mekanik-mekanik Cina dan pekerja berkemahiran, pekerja kilang getah dan penore-penore Cina. Sebab tercetusnya mogok pada masa itu adalah disebabkan oleh dua sebab, yaitu hasutan persatuan-persatuan yang disokong oleh komunis, dan yang kedua adalah kesadaran pekerja pada masa itu terhadap situasi tren ekonomi semasa. Kesan daripada tindakan mogok tersebut telah merubah pandangan kerajaan kolonial pada masa itu. Akibatnya, penubuhan dan pengikrafan kesatuan sekerja telah diluluskan pada tahun 1940, walaupun menerima tentangan daripada pihak majikan-majikan. Namun begitu, implementasi enakmen ini tidak dapat disempurnakan disebabkan penaklukan Jepun ke atas tanah Melayu, sehinggalah kejatuhan Jepun pada tahun 1945. Sekian, itu saja pembentangan daripada saya. Kesimpulannya, tempo antara tahun 1920 dan 1940 merupakan tempo yang penting dalam sejarah perjuangan pekerja dan perkembangan kesatuan sekerja. Walaupun cabaran dan konflik tidak dapat dielakkan, kesatuan sekerja telah mencapai beberapa kemajuan yang ketara dan meningkatkan hak pekerja dan keadaan kerja. Menjelang akhir tempo ini, kesatuan sekerja telah menjadi kuasa penting dalam politik dan ekonomi dan membentuk asas perjuangan pekerja yang berterusan sehingga hari ini.